Kenapa tak ada beras ni? Panik dah semua orang. Nak makan nasi pun tak lepas ni. Ya Allah Tuhanku, apa kerajaan Madani dah buat? Isu beras ni, saya antara salah seorang yang belajar banyak jugalah kan. Macam, kenapa beras tak cukup? Tak pernah beras tak cukup macam ni. Kenapa tak cukup? Apa yang berlaku? Pertama sekali, antara poin yang kita kena tahu paling penting, sebab dia melibatkan seisi dunia, global. Kan apa yang berlaku di peringkat global mempengaruhi apa yang berlaku dekat negara kita. Ni mana-mana negara pun affected lah. India, dia ban ekspor rice. Dia tak lagi ekspor sebanyak mana beras yang dia biasa ekspor sebelum ni. Maksudnya kita sebagai Malaysia yang import banyak daripada India ni dapat sikit je lah beras daripada India. Kenapa India ban pula ekspor ni? Sebab dia orang pun menyimpan beras untuk negara dia orang sendiri. Ada panggil natural disaster kan, bencana, banjir. So dia terpaksa kontrol beras dia untuk keluar supaya rakyat dia dapat beras yang secukupnya berbanding orang luar negara dia. Jadi dia pun ban lah ekspor rice ni, ekspor beras. Susah juga nak cakap temporary ke tidak tu kan. Sebab kalau nak cakap temporary, dia akan bergantung kepada isu climate change pula. Adakah climate change ni temporary sementara ataupun climate change ni akan berterusan? Ketakutan kita, dan memang sebenarnya climate change berterusan lah, sebab kita pun tak menjaga bumi seperti yang sepatutnya kita jaga. Jadi climate ni akan sentiasa mengganggu kita, mengganggu bekalan makanan kita, mengganggu negara yang menghasilkan bekalan-bekalan makanan. Apa berlaku bila India kurangkan beras untuk dieksport? Kan kita pun dapat sikit je lah beras daripada India. Kita Malaysia import beras daripada Thailand dengan Vietnam pula. Bila berlaku kekurangan dekat India, so kita akan demand banyak lagi kan beras daripada Thailand dengan Vietnam kan. Demand makin naik tapi supply tu sama, so harga tu dia akan naik lah. That's why that brings us to kenapa harga beras import tinggi. Dan bila bercakap soal beras ni, kita kena tahu dua benda. Kita ada beras import dan kita ada beras lokal, beras tempatan. Beras yang selama ni kita beli, kita tak tahu pun beras tu import kan, sebab nama dia cap rambutan ataupun beras-beras yang nama dia kita tak tahu dia bukan tu dia import ke tidak. Cuma cara nak mengenal beras ni import ataupun lokal, dia ada tag tu. Apa kesan beras import yang sikit dah ni? Okey, kesannya ialah orang yang tak dapat cari beras import ni, yang sebelum ni dia biasa je beli beras import ni kan, tapi dia tak sedar pun tu beras import, dia akan pindah ke segmen beras lokal sebab beras import dah tak cukup. Lepas tu dia akan panik sekejap, mana beras lokal? Macam tu. Beras lokal ni pula, kita Malaysia hanya ada sekitar 65% je kita produce kat Malaysia. Maksudnya kita ni Malaysia, walaupun kita ada negeri jelapang padi ke, kita ada Perlis Indra Kayangan ke, kita ada Selangor Sekincan ke, kita produce 65% sahaja beras. 35% lagi beras kita tu ialah beras import. Persen orang yang tak dapat beras import tu, dia pergi cari beras lokal. Yang sebelum ini 65% tu, makin ramailah orang mencari beras lokal maksudnya. So that is when kita sedar, tak cukup beras. Sebenarnya beras tu cukup, cuma beras tu mahal. Beras lokal, kita ada Akta Kawalan Harga Beras. Okey, kita mengawal harga beras. Jadi harga beras lokal tak naik pun. Cuma dia cepat habis sebab siapa yang guna beras lokal? Para peniaga. Okey, para peniaga ni dia membeli dengan jumlah yang banyak dan dia beli cepat lah kan. Tambah lagi memanik, menakutkan ialah bila ada hoarder. Hoarder ni ialah dia dah panik, macam, tak ada beras, aku beli lah. Dia jumpa beras lokal, dia beli buat banyak kan. Sama lah macam waktu kita pandemik dulu yang kita beli sardin buat banyak tu, sampai tak ada siapa dapat makan sardin. Macam itulah situasinya. So ini antara punca kenapa kita rasa beras tak cukup ataupun memang beras tak cukup di tempat kita.